Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sekali lagi malam ni kita bertemu di siri kuliah online kan. Kita boleh sebut semi online lah. Kita bukan live tapi melalui voicemail dan nota-nota yang kita bagi melalui WhatsApp tu agak beza kita punya kuliah ni. Jadi alhamdulillah, banyak syukur kita kepada Allah. Syukur itu hanya kepada Allah. Semusim ni mesti kita kena sabar, syukur apa yang Allah bagi. Sabar dengan apa ujian. Bila ada ujian tu kita bersabar. Jangan pagi bangun pagi kita dah merungut rangat mempertikaikan apa ujian Tuhan bagi. Seolah-olah kita tak reda dengan ketentuan Tuhan. Sebab tu dalam rukun iman ada bahagian qada dan qadar. So, bila kita mengaji tentang keimanan tu, qada dan qadar tu kita tahu bahawasanya segala yang berlaku atas muka bumi ni kesemua dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dia dekat sini, kita yakin dan kita dah nampak dah kita tak mampu nak buat apa saja pun. Wa ima nak gerakkan jari jemari kita pun kita tak mampu, melainkan dengan kehendak kudrat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak mengaji, kita tak nampak lagi benda macam ni. Tu yang kita start komen, kita petikai, kita tak perhati. Bangun pagi kita dah menganggap dah. Kita tak syukur kepada Allah. Sebab tu Allah kata la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu syukur akan nikmat aku, tambah lagi. Yang masalah kita bila duduk tempat kufur tu, wala in kafartum inna azabi. Terputus lagi ada orang call tadi. Jadi la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Iaitu kalau kamu syukur nikmat Allah kata dia tambah lagi. Dan kalau kufur nikmat, kalau kamu tak syukur, wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, azab aku pedih. Persoalannya yang kita bincang selama kuliah ni, saya rasa dalam tu mengandungi perkataan yang sering-sering saya selalu ulangkan, kufur dan maksiat, kufur dan maksiat. Pasal kalau kita mengaji dalam kitab-kitab ni, kita tengok takut sangat kufur ni dia jadi kita tu duduk dalam daerah hina. Cukup hina ni neraka, azab. Kufur ni lepas tu dia kena ada ilmu, dia kena ada iman. Sebab lawan dia iman. Kufur lawan dia iman. Lepas tu dia kena beriman kepada Allah. Sama dengan masalah takdir. Kita nak sabar. Kita nak lawan macam mana? Kita nak challenge Tuhan. Boleh ke? Boleh ke nak challenge Tuhan? Ada orang boleh challenge Tuhan. Tengok apa jadi pada barat. Amerika, Itali, London, tengok. Hari ni Jepun pula jadi, tengok. Manusia cuba mencabar kekuasaan Tuhan. Allah bagi ni, Allah nak uji kita. So kita kena banyak bersabar. So jadi itulah perkataannya kufur dan maksiat tu. Mungkin anda sidang pendengar kuliah ni mungkin dah mula faham perkataan-perkataan tu. Ada orang mungkin dia confuse lah dengan kuliah macam ni kan. Sebab saya ni bukan style ustaz-ustaz selebriti yang muda-muda tu. Kita ni golongan-golongan dulu. Ngaji dulu kitab kuning. Jadi bahasa tu lain, lenggok-lenggok bahasa tu tak sama. Kalau orang tak biasa dengar tu dia rasa pelik. Kan? Ni mengaji macam mana? Sebenarnya saya nak cerita, kitab-kitab yang kuning tu sebenarnya kitab je kuning, isi dia putih. Cuma orang kaum-kaum mudah ni yang duduk hinakan benda tu. Sedangkan isi dia sangat hebat. Sangat masyhur. Dahlah tulis tak ada bertitik, bayangkan. Tapi orang boleh baca. Hebat tak? Kawan saya tu balik pada Mesir Azhar, ada pencen pun.
Kotai pada saya lagi lah. Dia kata, kalau enta bagi kat Ana kitab ni, Ana habis. Ana tak tahu nak mula kat mana. Dah lah tak ada titik, dia kata. Nampak tak hebat ulama Melayu tulis. Dulu ulama-ulama dulu tulis kitab Arab. Tulisan tu kitab-kitab Arab dia tulis. Nanti diterjemah pula oleh ulama lain pula. Punya tingginya nilai ilmu dia orang tu. So jadi itulah kita tengok dalam kitab tu, kita nak takut tengok. Saya ni bila saya baca balik kan, telaah balik tengok. Tempat kufur maksiat ni neraka. Azab. Bila tak ada ilmu tu sesat lah. Macam hari ni lah yang duk tuduh bid'ah lah sini. Selawat antara tarawih tu bid'ah. Bid'ah hari-hari bid'ah. Sebab puak-puak bid'ah ni, yang puak-puak tu pun bid'ah juga. Dia mengambil zahir hadis, zahir Quran. Dia tak masuk ke dalam, dia tak mengaji betul-betul di dalam. Lepas tu yang duduk petikai ulama-ulama tu. So jadi kita yang tak biasa, dengar-dengar, sedar-sedar celak-celak mata dengar orang ni bercakap. Memanglah kita terima dia bercakap. Sedangkan kalau kita mengaji lagi, kita akan lihat betapa indahnya ilmu tu sendiri. Kalau tak ada ikut mazhab, pergi ke mana? Jadi semalam kita sembang lah. Sebab tajuk tauhid ni, nak kena cakap bab mazhab. Dan kita akan bercerita tentang mazhab ni. Tak boleh lari. Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kita kena lalu. Siapa Mu'tazilah, siapa Jabariyah, siapa Qadariyah, siapa Syiah, siapa Wahabi. Semua kita kena bercakap. Pasal kena bercakap. Pasal kita nak bercakap supaya kita dapat benda yang benar. Supaya melepaskan kita daripada kekeliruan dan kesesatan yang kita tak tahu lagi. Itu bahaya dia. Banyaklah kita boleh tengok tentang, sebab tu kenapa dinamakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya terang pada awal kemarin. Tentang Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Baik, so jadi kita sebelum kita pergi terus kepada malam ni, saya nak habiskan tajuk tu. Jadi sebelum kita saya nak terang sikit tentang masalah kenapa kita jadi hanyut. Jadi hanyut kita ni dalam dunia ni. Pegangan kadang-kadang rapuh, dah tak tahu mana yang kita nak pegang. Sebab kita tengok masalah penjaga. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah tu ayat 257, apa yang Allah kata kat sini? Yang kita dah baca dulu dah. Allahu waliyul lazi na'amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kita dah baca selalu. Kita dah peringat selalu. Allahu waliyul lazi na'amanu. Allah wali. Allah penolong bagi orang yang beriman. Penolong bagi orang beriman. Allah tolong bagi orang yang mukmin. Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan zulmat tu. Zulmat ni gelap lah. Gelap duduk dalam kufur maksiat. Mana gelap tu kufur maksiat lah tempat tu. Ilan nur, kepada cahaya. Allah buat keluar orang tu. Bila Allah hendak orang tu jadi baik, Allah tarik dia keluar, Allah letak tempat mulia. Bila Allah tak ada, Allah letak tempat hina. Tu yang kita takut tu. Sekarang ni kita rasa syukur lah. Walaupun kita tak faham, tapi kita nak ngaji juga. Biarlah kita faham. Ngaji ni macam tu. Bukan benda seronok pun. Dalam ngaji ni tak ada benda nak suka pun. Tak ada benda nak senyum pun. Nak tersengih pun tak ada. Nak tersengih pun tak ada benda-benda mengaji ni. Semua benda-benda serius. Besok nak senyum, nak gelak, nak apa di akhirat besok, di dalam syurga. Ni bukan tempat dia. Nak senyum-senyum kat sini. Nak cuit-cuit hati orang, nak lawak-lawak, tak ada. Ni kan cerita lawak-lawak. Lepas tu, apa kata lagi? Benda wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zuluma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi layak ni apa yang dia disebut bila Allah kata wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik. So di sini dan orang-orang kafir. Ini nak cerita tentang orang-orang kafir. Pendolong-pendolong mereka adalah taghut. Taghut ni syaitan. Yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka. Ini kerja syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya minan nuri ila zulumati, daripada cahaya kepada gelap. Ini cerita tentang ni. Jadi dalam ayat 257 ni kita tengok macam mana kerja syaitan ni.
penjaga dia. Jadi Allah jaga kita. Tapi Allah, memang Allah tolong kita, tapi Allah lantik siapa? Sebagai wakil Tuhan kat bumi ni. Allah lantik para Nabi. Allah hantar Nabi. Boleh tak boleh Tuhan terus direct dengan kita? Kalau nak tanya lah. Boleh tak boleh? Tak payah Nabi. Allah sendiri tarbiah kita. Allah didik kita. Allah cerita itu, cerita ni. Boleh tak? Boleh kan? Tapi Allah nak tunjuk keagungan dia, kehebatan Tuhan. Macam mana Allah susun kehidupan atas muka bumi ini. Dia hantar utusan dia. Wakil dia. Wakil dia macam kita juga. Yang bernama Nabi. Tapi Nabi macam manusia juga. Tapi dia maksum. Dia terpelihara. Sebab dia ditarbiah terus oleh Allah. Allah tarbiah dia, Nabi. Kita ni Nabi tarbiah kita. Wakil dia tu siapa? Nabi yang ajar kita. Sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan. Jadi Allah hantar Nabi datang cerita A to Z. Habis cerita pasal agama macam ni, macam ni. Dan bila Nabi dah wafat, Allah hantar siapa pula? Allah hantar ulama pula. Yang Nabi kata ulama tu. Saya akan sebut perkataan ni sampai habis mengaji. Sebab tak ada kita, inilah jalan dia. Sebab ulama, dia tak sama dengan orang awam ni. Dengan ustaz-ustaz biasa tak sama. Ulama dia alim. Nama pun ulama. So, jadi, setan pula, kerja dia, mana-mana manusia tu, dia buat daripada cahaya, dia tarik masuk kepada kegelapan pula. Kepada zulmat tu tadi. Itu kerja syaitan. Jadi, dekat sini lah yang kita tengok macam mana kebinasaan yang berlaku kepada masyarakat kita. Yang mana elok, jadi hancur, hanyut habis. Sebab tu. So, jadi bila tak ada orang bimbing, bila kita tak ambil pembimbing kita tak pergi jumpa, siapa nak bimbing kita? Jadi persoalan dia hari ni, siapa untuk guru kita? Kita nak tanya. Ada tak mana-mana guru yang mengaku dia guru kita? Rasanya tak tahulah. Susah nak cari tok guru lah ni. Kalau jumpa ustaz-ustaz tu pun takut nak mengaku. Bukan senang. Bila jadi nak ambil anak murid ni, tahu je lah. Adab anak murid dengan guru macam mana, adab guru dengan murid macam mana. Macam-macam masalah. Lepas tu tak, bila sebut ulama untuk guru ni hebat. Kita ni tak hebat. Okey. Jadi ketika kita recall balik, saya nak terang balik, ulang balik. Ketika di zaman Rasulullah, ketika baginda hidup, baginda lah yang jaga dan mendidik para sahabat. Tengok. Habis semua segala berapa ayat Quran, 6666 yang dicerita kepada sahabat, hadis Nabi. Maka terkumpullah. Maka yang kumpul pula bukan zaman sahabat. Yang kumpul pula zaman selepas tu, selepas zaman Imam Syafi'i lagi. Zaman apa? Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Daud, macam-macam lagi ulama-ulama muhaddis yang lain yang mengumpulkan segala hadis-hadis Nabi tu. Tu timbullah yang ni dhaif, yang ni hasan, yang ni sahih, macam-macam lah hadis. Tu. So, jadi sebenarnya macam itu sampai ke kita hari ni. Kenapa sahabat tu jadi hebat? Sebab itulah kerana iman. Iman yang mereka miliki. Sebab mereka iman yang mereka dapat direct dengan Rasulullah. Kita bercakap bab cahaya ni, kalau kita tak percaya susah. Sebab Nabi ni, dengan Nabi, kalau kita sikit kita syak dengan Nabi, syak batal akidah tu ke. Jadi kafir tu ke. Tak boleh dengan Nabi ni, sebab tu susah. Sebab tu sahabat-sahabat hidup zaman Nabi, kalau panggil je, tinggal habis. Sebut kata Rasulullah panggil je, tinggal apa tengah buat. Tu tak boleh dahaka sikit pun. Allah. Tu sebab tu sahabat dididik sebenarnya tu punya taat kat Rasulullah. Kita ni jangan tahu janggut sikit pun takut. Nanti balik bini kata, "Bang, buruk sangatlah buah janggut tu." Bini kata kat laki takut nak defend. Laki kata, "Tak apalah, abang potong je lah janggut." Takut kat bini. Bukan takut kat Nabi, takut kat Allah. Tu saya cerita kemarin. Kalau mazhab Hanafi di Pakistan ni, kalau tak ada janggut, kalau wali tu tak ada janggut, pakai tak nikah lah malam tu. Kalau saksi tak ada janggut pun tak nikah juga. Tu syarat punya ketat kalau mazhab Hanafi ni. Tu. So jadi tu sunnah Rasulullah. Jadi menghidupkan sunnah Nabi tu. Tu salah satu benda-benda yang ni. Jadi kerana iman yang dimiliki oleh sahabat, mereka berjaya menyebarkan Islam sehingga hampir ke 3/4 dunia. Hanya sedikit kalau tidak sahabat yang meninggal di Madinah. Tinggal berapa orang? Madinah Mekah tu. Pergi di Mesir, pergi di Syam tengok. Punyalah ramai sahabat. Yang meninggal kat sana. Maknanya sahabat tu dia keluar pada Madinah. Keluar Madinah tu keluar sudah, tak balik dah. Tu pasal iman. Kita jangan cakap lah dengan kita. Kita nak banding dengan kita iman dengan iman dia orang tu, tak tahulah iman kita macam mana.
Kita iman ilmu pun tak ada. Macam mana kita nak beriman? Itu je persoalan dia. So, jadi Rasulullah bukan saja mendidik para sahabat pada jasmani, malahan juga pada rohani. Tu Nabi kata, sahabat aku macam bintang. Kamu ikutlah mana-mana salah seorang mereka, maka kamu akan selamat. Tinggi tak tinggi, nilai iman yang ada pada sahabat Nabi tu. So Nabi pesan lagi suruh ikut. Kita sahabat kita tak boleh. Nama sahabat kita tak boleh ingat. Kita ingatlah 4 dia, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang lain tu pokok lupa habis sahabat-sahabat. Yang 10 sahabat ahli syurga siapa? Kan? Berapa banyak sahabat yang masih kekal dengan Rasul ketika Nabi wafat. Itu pun ramai yang masuk yang murtad balik, yang jadi munafik lah apa selepas Rasulullah wafat tu, ramai lagi yang benda tak ikut sebab takut. Tu. Itu zaman Nabi, zaman kita jangan heran lah. So jadi para sahabat mereka ni ada Rasulullah sebagai guru yang mendidik mereka. Kita kena ingat ada guru ni tugas dia bukan dia didik kita jasmani kita. Dia perhati rohani kita tu. Dia perhati internal kita tu. Kamu ni dah hanyut aku tengok ni. Kan? Tu guru ni lain. Dia tengok benda dalam. Kita pula duk maki hamun kat guru kita, marah. Kena tegur sikit tak boleh. Pasal kita orang kaya. Datang rumah Tok Guru naik BMW. Tok Guru ni Honda Cup buruk ya. Kalau Kedah kata Honda Cup cabuk. Datang nak murid, hebat-hebat. Tu nak nasihat tak boleh. Tok Guru takut. Kan tak dapat duit kan anak murid datang. Bagilah hulu lah 100 ke. Kat 200 kat Tok Guru. Tok Guru. Jadi itu. Jadi kita kena faham. Jadi sekarang ni persoalan ni yang selalu saya ulang-ulang ni. Jadi sekarang ni siapa jaga kita? Kita rasa bangga tak? Kita tak payah orang jaga. Kita rasa alah aku boleh lepas. Jangan cakap bang. Musim-musim ni musim-musim bulan puasa ni macam-macam orang telefon saya. Orang tu kata ini lah ustaz, ganggu teruk lah ustaz. Gangguan teruk lah. Kata syaitan dah tak ada. Bang, kamu kena ingat, nafsu kamu tu dah dilatih 11 bulan. Dilatih dengan amarah. Dilatih dengan jahat. Dengan sombong, bongkak, takabur, riak, ujub, sum'ah. Dilatih dah. Lepas tu sebelah tu qarin tu tak ada lagi bukan kena tambat pun. Dia jin. Jin yang kena tambat ni jin keturunan syaitan. Yang kena tambat ni jin keturunan syaitan. Keturunan iblis, Azazil, laknatullahi alaih. Bapak dia nama Al-Jan. Jim Alif Nun. Tu bapak jin. Bapak manusia nama Adam. Jadi yang ditambat adalah keturunan iblis tu. Kalau manusia ni keturunan Yahudi tu lah. Masa Yahudi tu. Ini yang kena tambat. Yang lain ada lah. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Jin. Yang lain beribadat juga. Ada yang puasa. Ada yang Islam tu puasa. Ada yang komunis tak puasa lah. Ada yang kafir lah. Ada yang Buddha lah. Jin pun ada agama juga. Ada Buddha, ada komunis, ada Bahai, ada etis. Tapi paling banyak etis lah jin ni. So, jadi yang beribadat juga. So, jadi nafsu kita tu dia dah latih. Bila dia tinggal kan rupanya lagi teruk. Kita nak kontrol tak boleh. Macam dulu orang pegang. Bila dia lepas kita rasa goyang. Waktu kadang rasa macam datang perasaan itu, perasaan ni. Tengok orang nak maki hamun orang je bulan puasa ni. Padahal kita puasa. Nampak tak jahat? Sebab tu bila kita tak ada guru yang bimbing kita, jadi rohani kita tu tak ada orang yang perhati. Kita harap kita sendiri dan kita terombang-ambing nak kawal diri kita. Kita nak jaga kita, kita rasa tak mampu. Anak kita pun tak boleh nak jaga. Kan? Tengoklah, ada anak orang nak jaga kan senang. Ni nak jaga diri kita pun tak boleh. Aku ni macam mana ni? Sekejap rasa elok, sekejap rasa tak elok, sekejap rasa macam kenapa ni? Macam nak mati sakit ni. Sakit ni datang tu. Jadi dia ada yang jahat nama sahabat hitam. Sahabat hitam ni dia duduk sebelah kita tu, dia tunggu. Sahabat kita tapi warna hitam, gelap. Jenis jahat, jenis kufur ni. Dia ni duduk kacau kita. Yang kita tak nampak tu. Tapi bila kita ada guru, ada mursyid, dia nak dekat tak boleh. Pasal kita pandang dengan mata hati kita, duduk dengan mursyid kita, dengan Rasul, dengan Allah. Maka benda tu dia nak datang tak boleh. Bila kita ada guru, kalau kita tak ada guru, maksud saya guru ni bukanlah guru kata saya ni tok guru, tak. Guru yang mursyid. Itu nama guru mursyid, masyaikh mursyid. Kena ada murabbi dia. Murabbi ni kan jalan-jalan orang yang alim. Tu. So, jadi orang ni yang menampak dengan pandangan ma'inul basirah dia. Tengok
kita tu punya rohani, teruk tak teruk. Tambah kita main dengan dunia ni, sampai hukum hakam tak kerti ni, tak usah cakap lah. Kan? Memang orang kata kacau bilau, jiwa yang bercelaru. Begitu. So jadi, bila kita tak payah, kita harap kerajaan kita jaga kita, lagi hancur lah. Kerajaan pun hara dah, sekejap itu, sekejap A, sekejap B, sekejap C, tak tahu mana nak jaga kerajaan. Jadi sebab itulah, hari ini berlaku umat Islam sampai binasa, dan menjadi seperti buih, pasal kita tak ada lagi penjaga kita. Tak ada khalifah yang nak jaga kita. Tu. Kemudian umat Islam hari ini, kena kembali balik. Kita perlu balik kepada penjaga. Maksud penjaga tadi, kena balik mencari balik ulama waris Nabi tu. Sebab yang ni ada. Ni benih-benih Nabi ni, titih-titih dia, titisan daripada Nabi tu ada. Sampai kiamat esok, sampai datang Mahdi, sampai datang Isa. Tu last. Tapi sementara nak sampai tu tak tahu bila. Maka kita kena cari ni ulama ni. Kenapa? Kerana kalau tanpa penjaga, kita akan berperang sama sendiri. Hari ni kan kita dah bergaduh. Kalau cerita parti politik, berapa banyak parti. Padahal semua orang tu semayang kat masjid, masjid yang sama pula tu. Tapi berperang, bergaduh. Ideologi masing-masing. Bila buat ideologi, dia jadi gitulah. Tapi kalau buat kalimah tauhid, dia takkan berperang. Dia takkan bergaduh. Sebab kalimah tauhid ni nak menyatukan semua manusia dalam dunia ni. Tapi kalau ideologi, confirm perang. So jadi inilah yang banyak. Yang kita tengok hari ni, betapa banyak umat yang tersasar akidahnya. Sesat akidah. Syariatnya, ubudiyahnya, uluhiyahnya. Tak tahu duduk di mana. Tanya bab ketuhanan yang langsung tak tahu. Yang pandai bab politik je. Bab nak berniaga macam mana. Nak buat produk macam mana. Hak itu, hak ini, hak dunia semua pandai. Hak akhirat langsung dia blur. Tahulah, gitu-gitu tahulah. Begitu. Jadi teruklah macam tu, tak boleh. Okey, kemudian. Jadi kita kena bertanya lah. Kita kena bertanya dan mencari para ulama ni kerana mereka adalah pewaris Nabi. Dan di sisi mereka itu ada kekuatan kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling penting. Kalimat itulah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Dan sekarang ni kalimat itu dah terhilang daripada kita. Tak kena ambil balik, kena terima balik, maka timbul istilah talqin tu. Kena mengucap balik, duduk depan tu ulama tu balik. Supaya terpelihara diri dia tu. Bila dia mengucap tu supaya mudah-mudahan keluarnya kufur maksiat tu tinggallah, masuklah iman dan taat. Duduk di hati iman Islam ihsan tu, melekat di hati dia tu, keluarlah kufur maksiat tu. Dan mudah-mudahan selamatlah dia di dunia ni dan di akhirat. So jadi para ulama, apa mereka mewarisi? Mereka mewarisi pusaka Rasulullah. Apa dia pusaka Rasulullah? Pusaka iman, pusaka Islam, pusaka ihsan. Sebab itu dia katakan ulama ni adalah pewaris Nabi. Waris Nabi, ulama waris Nabi, dia tak pusaka duit. Dia tak bawa reta. Dia tak bawa nikmat dunia. Dia tak bawa ulama ni. Kan? Perhati baik-baik. Yang bawa ulama yang bawa reta, itu bukan ulama pusaka Rasulullah. Yang dia bukan waris Nabi. Waris Nabi tak buat kerja macam tu. Ulama ni lain. So kita bukan senang lah. Nak cari ni kadang-kadang macam kita pergi tepi pantai tu. Macam mencari apa? Mencari permata di tepi pantai malam-malam tu. Semua kilat. Tapi tak tahu mana satu permata. Jumpa semua butir pasir. Kilat-kilat. Ingat dah dia dah. Pegang-pegang bukan. Pegang-pegang bukan. Itu perumpamaan dia. So jadi, kalau tak ada tugas tu, maka siapa ambil alih? Maka ulama su' lah yang ambil alih. Maka ulama ada dua. Satu ulama ahlillah, ahlil akhirah. Satu lagi ulama su'. Ulama jahat. Ulama jahat ni dia jual agama. Dia meniaga agama. Agama jadi duit. Mana dia jual, dia ceramah tu dapat duit tu. Itu dia panggil ulama su'. Baik, jadi tugas kita apa? Nak mencari ulama ini. Ulama yang ahlillah. Tak apalah bang. Ni saya nak cakap lah malam ni. Kalau tak nak ikut pun tak apa, kita tak ada hal. Sebab jalan ni ikut berapa ramai sikit Ikut Rasulullah tu berapa orang? Kita tengok sahabat dia. Yang lain tu tak tahu lepas ke mana. Jadi kita ni biarlah kita duduk dalam tu, dia panggil satu ta'ifah. Yang Allah sebut ta'ifah yang kecil, yang sedikit tapi berkualiti. Kalau yang ramai-ramai ni kita tak tahu. Jadi kita ni nak ikut yang ramai ke, nak ikut yang mana yang betul jalan dia. Jadi sebab tu bila kaedah, bila kita mengaji orang boring. Pening lah mengaji macam ni. Dia nak mengaji yang senang. Mana ada yang senang ngaji? Ni senang lah saya ajar ni. Ada lagi susah, ada lagi. Kalau buka kitab tu tengok lagi perit nak faham bahasa istilah-istilah dia. Dengan takut lagi kita mengaji. Okey. Ni cerita dia. So jadi kita selesai ni dulu satu-satu. Ni sebelum kita nak pergi malam ni, bahagian tauhid tu, saya nak jelaskan dulu tentang kenapa
Siapa penjaga, supaya kita bagi faham. Masa kita duk follow kuliah ni, kita tahu dah, aku ni siapa yang nak jaga aku. Memanglah Allah jaga kita, tapi Allah kadang lantik, Allah appoint dah Nabi sebagai utusan apa? Utusan Allah, utusan Allah, dia lantik. Jadi Allah yang menjaga. Sebab tu dia kena ada mursyid, dia kena ada ulama dia. Dia susunan-susunan tu yang Nabi yang Allah dah susun tu, siapa. Tak akan putus benda ni. Tapi siapa yang nak jumpa? Cari ada, cuma kita tak cari. Kita cari ada lah. Mustahil benda tu tak ada. Pasal Allah, betul Allah jaga kekasih-kekasih dia ni. Allah pelihara. Kadang-kadang kita tak tahu dia tu siapa. Tapi bila kita nak jumpa, kita cari, insya-Allah ada jalan dia. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So saya terus masuk. Tadi sebagai mukadimah, so biasalah setiap malam ni sebelum kita pergi tajuk tu, kita mana-mana ada benda-benda penting, kita peringat balik. Saya pun nak peringat diri saya juga. Kita bukan orang baik pun. Ada macam-macam masalah, kesalahan kita tu, banyak kelemahan tu. Kelemahan tu banyak kat kita. So kita peringat-peringatkan kawan. Saya ingat ni, saya anggap dalam ni bukan anak murid, semua dengan kawan kita. Sahabat handai, sahabat-sahabat kita yang mengaji. Cuma saya ni lama sikit je, itu sahaja. Tak lebih pada tu pun. Yang lain semua sama. Kehidupan kita sama, semua sama. Okey, so jadi saya malam ni nak closing. Nak closing bab Mabadi ni. Saya ambil semua balik daripada mula tadi sampai kita tutup tu malam ni. Tak banyak pun. Tinggal beberapa bahagian saja lagi. So saya ulang balik. Jadi nama dia, permulaan dia Mabadi, yakni permulaan ilmu tauhid. So kita dah bincang kemarin apa makna Mabadi? Ingat tak? Nanti nak pergi lagi ni, ada lagi satu bahagian ni tak habis lagi, bahagian tasawuf pula. Fiqh dah habis. Mabadi fiqh 10. Ingat tak Mabadi fiqh? Entahlah. Entahlah. Kata orang Perak, entahlah. Kan? Ingat tak ingat Mabadi tu? Tak apalah. Yang penting slide tu ada kan. Tekan je balik, review balik. Dengar balik kan nanti. Jadi Mabadi ni maknanya dia punca mula terbit. Jadi maksud dia apa? Keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Kan kita ada rangkut dah semalam. Ada 10 yang kita sebut tu. Dan juga disebut sebagai pembukaan. Maknanya Mabadi ni sebagai pembukaan sesuatu ilmu. Jadi yang pertama yang kita dah bincang agak panjang, iaitu nama dia. Nama ni ilmu tauhid. Ada disebut ilmu sifat. Ada disebut dengan al-iman. Ataupun disebut ilmu aqaid. Aqaidul iman yang kita bincang kemarin. Ataupun dia katakan ilmu qawaidul iman. Qawaid tu tambatan, aqaid tu simpulan. Simpulan iman. Dari situlah terbit perkataan akidah tu. Pegangan tu. Dan juga disebut sebagai i'tiqad tu. Kemudian ada disebut juga ilmu kalam. Ataupun ilmu usul. Selalunya kalau lazim budak masuk universiti ni, dia ambil bagian apa? Usuluddin. Dia kata gitu. Dia tak sebut kata ilmu tauhid, dia kata bagian usuluddin. Tak usul agama. Usul ni tak usul agama tu macam mana asal tu agama tu, usuluddin tu. Jadi dia nak bincang macam mana dalam ilmu tentang ketuhanan tu, dalam ilmu usuluddin ni. Panjanglah kalau kita nak mengaji kan. Kita ni pun, saya ni pun kan nak ajar mengaji tinggi-tinggi pun. Nak mengaji orang yang nak boleh kena agama dulu. Sikit-sikit jadilah. Kita ni pun tak pandai. Kalau nak pandai masuk universiti tu. Pergi bahas betul-betul. Buka buku dia betul-betul. Ini kita mengaji ni dah janji dah kemarin. Sempena kuarantin ni. Bulan kuarantin ni. Ni dengar-dengar cerita ni. Lusa ni dah nak buka dah ni. Kalau dah buka boleh bebas dah ni, nanti malam nak ngaji tak boleh dah. Sebab apa? Nak lepak kedai kopi. Kedai kopi pun tak boleh dah lepas ni. Nak kena ada social distance pula. Distancing, jarak tu. Nak makan dalam meja tu, seorang satu meja boleh duduk dalam kedai. Nak pergi lepak kat mana pula. Jadi seperti yang saya janji, saya tunai lah. Nak tunai tu tambah ada nak continue mengaji ke tak continue, kita akan bincang balik lepas ni, kita tengok balik macam mana bila dah. Tapi tajuk banyak lagi kita tak sempat nak cover tu. Baik, kemudian tak apalah yang tu kan. Ini kita nak bagi fahamkan kawan kita dulu. Yang lain kita biar dulu. Nak cover semua kita pun tak boleh. Bukan semua orang suka dengan kita ni. Manusia ni kalau dia beriman tak apa kan.
Sebab manusia senang ya. Kalau dia beriman, tidak beriman seorang kamu, kata Nabi. Selagi kamu tidak kasih saudara kamu tu macam kamu kasih diri kamu. Ni martabat paling susah kita nak buat. Dalam gerut ni pun dia baca, kena cerca, caci orang macam-macam orang kata. Tu biasalah tu. Mengaji pun kena kata dengan orang. Mengaji. Tak mahu mengaji macam ni ha. Tengok pun penin lah. Tak pernah mengaji Mabadi ni. Pertama kali yang telefon saya, Ustaz. First time Ustaz dengar ni. Itulah. Tak apa. First time pun bagus. Kurang-kurangnya kamu boleh belajar. Kita nak mengaji je. Bukan kita nak sombong, nak angkuh. Mengaji pun sombong macam mana nak mengaji? Takkan nak mengaji pun sombong. Kan? Baik. Jadi yang pertama. Yang kedua, tempat ambilan. Daripada mana? Quran dan hadis. Itu jelas lah. Daripada Quran, hadis. Digali daripada situ. Oleh siapa? Oleh ulama-ulama yang kita akan sampai nanti. Kemudian, ada tak kitab-kitab dia? Ada banyak. Salah satu kitab yang masyhur, Faridatul Faraid. Ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Tentang masalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa dia Ahli Sunnah wal Jamaah? Apa yang dibicarakan dalam tu? Ni dia punya ni. Ini etiqad dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Yang rukun iman yang 6 tu. Itulah bicara dia. Tak bicara macam mana nak beriman. Tinggal salah satu tu, jatuh, gugur iman. Sebab iman tu ada 6. Amantu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wal qadru khairihi, wa syarrihi, minallahi ta'ala. 6 tu, 6 perkara tu kena ada. Jadi nak bicara rukun iman ni, tentang iman ada 2 bahagian. Satu secara terangkum ataupun dipanggil ijmal. Ijmali, secara terangkum. Apa dia? Tentang Allah. Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Beriman aku akan Allah dan barang firman-Nya. Yang kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Beriman aku akan Rasul dan barang sabdanya. So dalam tu terangkum semua. Yang bahagian lain tu. Yang 4 lagi, yang 5 lagi tu duduk bawah kerasulan Nabi tu, apa yang Nabi sampai tu. Tu kat situ. Kita nak faham juga tu. Itulah bicara dia. Bukan ada cerita benda lain pun. Tuhan kan tanya benda lain, dia nak tanya itu je. Nak tengok kita beriman ke tidak. Next, kandungannya. Apa kandungannya? Tempat, iaitu pengetahuan, contents dia yang kita nak bicara ni. Membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Daripada beberapa simpulan ataupun ikatan kepercayaan. Ikatan kepercayaan ni, mana ikatan keimanan. Nak tambat tu, di mana? Dengan segala dalil-dalil. Kena bawa dalil. Dalil apa? Dalil akli dan dalil nakli. 2. Dalil akli, dalil akal. Baharu alam ini. Contoh gitu. Apa dalil wujud? Gitu. Dalil nakli pula daripada dalil-dalil Al-Quran. Supaya dengan dalil itu, orang yang belajar ni boleh memperolehi i'tiqad yang yakin. Mana yakin tu? Jazam atau putus. Yang dalamnya tiada ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Ada sikit 0.0%, 0.01% saja. Dia muskil, dia ragu tentang Tuhan, maka batal i'tiqad dia, jadi kafir, jadi kufur terus. Tu bahaya bab macam ni. Sebab tu kita kena mengaji. Bukanlah saya nak sebut nak ugut, tak. Memang macam itulah. Kalau kita mengaji, kita lagi takut tengok. Mula-mula buka muka surat pertama tu dia cerita pasal ni dulu dah. Jenuh nak faham. Kita ni dah lah bodoh. Tak kerti. Tengok pula kitabnya tu. Tu yang duk lari tu. Nak cari hak tempat mengaji senang. Hak senang, hak mudah. Tu nama dia kaum mudah. Bukan yang ni kaum susah, tak. Ni mengaji. Ni bukan ceramah. Yang ni bukan ceramah, ni mengaji. Jadi, yang mana menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut sebagaimana percayaan tersebut. Maka orang yang itikad dia kuat, kerja dia kuat. Amalan dia kuat. Tak ada sebut malas-malas. Malas lah aku. Malas lah aku. Sikit malas. Sikit malas. Malas tu nafsu mazmumah. Tu sudah bercakap lah yang tu. Jangan nak cakap lah malas-malas ni. Buat sudah insya-Allah. Saya buat. Tak payah cakap malas. Kita dah ambil sifat mazmumah duk pakai. Mungkin dalam budaya kita maksud dia lain. Tapi perkataan tu sendiri membawa pengertian malas, tak nak kerja. Sedangkan orang beribadat benda malas-malas. Baik. Yang ketiga, yang keempat, bahasan dia, mauduk dia. Semalam kita bincang panjang. Mauduk dia pada zat Allah Ta'ala. Dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil atasnya, dan sifat yang harus padanya. Ini 3 bahagian. Sifat wajib bagi Allah, berapa? 20 sifat. Sifat wajib mustahil bagi Allah, 20.
Sifat mustahil bagi harus bagi Allah ada satu. Kemudian yang keduanya pada zat Rasul pula. Dari segi apa? Sifat-sifat yang wajib. Berapa 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil. Satu sifat yang harus pada Nabi, pada Rasul. Tu. Dan bila Rasul ni bukan Nabi Muhammad seorang, semua Rasul tu. Sama kita kena bicara bab tu. Kemudian yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim dan arat-arat. Jisim, jauhar, yang mana menjadi dalil dan bukti atas wujudnya yang menjadikannya. Maknanya kita pergi sampai sehalus-halusnya, sampai ke jirim kita akan bincang nanti, sampai ke jisim kita akan bincang, sampai arat jauhar kita akan bincang, sehinggalah benda yang neutron, proton, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, semua gas-gas yang kita bincang, semua tu benda yang mengambil ruang, yang wujud dalam alam ni. Itu sebagai bukti. Siapa yang menjadikan? Frekuensi contoh dia. Gelombang. Macam mana jadi gelombang? Nampak ke tengok dalam mata kasar? Tak nampak. Tapi kita boleh guna dia. Saya kasut kat situ. So, jadi, ini yang bahagian dia. So, jadi, ini benda-benda yang duduk dalam perbincangan tauhid ni. Memang pengajian dia hebat. Orang mengaji tauhid ni, dia standard dia doktor lah. Bukan student. Dia bukan student lagi dah. Dia jadi doktor dah sebenarnya. Sebab bila bincang sampai dalam sains ada satu bahagian fizik yang bicara benda ni. Tapi dalam tauhid, dia borongnya semua. Nak bagi faham, nak kena Tuhan. Nak kena tahu lah benda ni benda apa. Takut kita sembah frekuensi sekarang. Kita sembah gelombang sekarang. Bila ada suara, ada bunyi kita sembah. Walhal yang tu, jisim. Suara-suara yang bunyi ni yang kita dengar ni. Mengambil ruang ni. Suara ni mengambil ruang. Semua mengambil ruang. Jadi yang mana mengambil ruang tu semua baru, muhdas dia panggil. Nak cerita satu benda je sebenarnya. Nak cerita tentang muhdas. Apa dia muhdas? Baharu. Nak bagi tahu benda yang baru ni ada yang menjadikan dia, maka Allah yang menjadikan. Itu nak kabarnya. Kemudian yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan. Apa dia? Perkara sam'iyat yang kita dengar daripada lidah Nabi. Benda ni ghaib, arash. Arash ni. Singgah sana arash, Ar-Rahman 'alal arsh istawa. Singgah sana arash tu. Syurga kita bukan pernah tengok. Dicerita je orang yang buat jahat, balasan dia neraka, buat baik balasan dia syurga. Syurga pun dengar cerita, kita tak nak bayang. Sebab syurga ni indah, dia telah sangat indah. Neraka azab sangat azab. Macam tu. So, jadi padang mahsyar tak boleh nak bayang. Neraka tak boleh nak bayang. Alam kubur tak boleh nak bayang. Tak pernah masuk lagi. Dia sekali semua ni once off one off. Hari kiamat tak boleh nak bayang macam mana. Tapi semua tu Nabi dah cerita dulu lagi dah. Tu nak kabarnya, nak beritahu bahasanya apa yang Rasulullah sampai tu tak ada yang tipu. Semua tu benar. Yang kita duk ragu pula, betul ke ni? Macam sekarang ada baru ni orang telefon, saya tanya, Ustaz, syurga tu bukan kebaikan ke? Ada ustaz tu cakap, maksud syurga tu apa yang kita buat baik tu syurga lah. Habis tu kalau mati nak pergi mana? Tu. Ada dah. So jadi awaludin ma'rifatullah. Balik dah awal-awal agama ma'rifatullah, ma'rifah ni kenal akan agama. Apa dia awal-awal agama? Kenal Allah Ta'ala. Itu. Dan yang kelima apa faedah ilmu tauhid ni? Yang kelimanya iaitulah dapat mengenal Allah Ta'ala dan percayakan Rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Faedah dia dapat kenal akan Tuhan. Yang penting sekarang nak kenal Tuhan. Tuhan tu kita tak kenal lagi. Bila dapat kenal Tuhan tu, mula kita beriman kepada Allah. Kita dapat berpegang kepada keadaan dan qadar dia. So setiap yang berlaku atas kita tu, kita tak ada nak bising-bising sangat. Apa yang Allah takdirkan, kita buat, usaha kita buat macam biasa. Sebab Allah bagi 3 perkara kita. Teguh cita-cita, ikhtiar usaha, rangkaian doa, baru tawakal tu Allah. Dan kita buat tu pun sebenarnya tak ada bekas pun. Kita meniaga tu, kita duk bangga, duk perasan perangai otak kita lah, pandai kita tu. Sebab aku mengaji business study. Pasal kita kononnya pandai kita lah, meniaga kita baik maju. Bukan pasal pandai kita. Memang kita tak beranak lagi, Tuhan tulis dah. Hari sekian-sekian kamu akan jadi macam ni. Sampai hari sekian-sekian, kamu akan ada satu syarikat kapal terbang. Mungkin bukan Air Asia lah. Mungkin Tu Asia akan pula kan lain. Air Asia tu Tony Fernandez punya dah. Dah siap dah tulis. Sebab setiap manusia tu ada diuji dengan kesenangan, ada diuji dengan kesusahan. Bukan sama.
Kan? Jadi kita ni cuma macam pelakon. Director dah siap skrip, dah pergi baca je, pergi buat je. Tapi pilihan, hak pilihan tu Allah bagi kita. Fa'alhamahum fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan atas anak-anak itu jalan-jalan buruk, jahat dan jalan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dan beruntunglah orang yang memilih jalan kebaikan dan merugilah orang yang memilih jalan buruk. Nah, tu atas manusia Allah bagi pilihan. Nah, kau pilih kamu nak yang mana? Aku ilhamlah jalan, dua jalan kepada kamu. Jalan baik, jalan buruk pun kamu dah tahu dah. Maknanya kamu tu dah tahu dah. Jangan besok bila di akhirat jangan duk ungkit-ungkit, duk salah ke Tuhan. Sebab apa? Aku dah bagi semua kat kamu dah kata Tuhan. Tu yang tempat ni kita takut sekali. Takut kita buat silap. Kita pilih jalan yang salah. Bila tak mengaji ni. Okey, ni sebagai ulangan lah. Ulangan balik yang kita belajar semalam tu kan. Kita ni sebenarnya tak putih lagi kuliah ni. Alhamdulillah lah. Saya pun rasa nak berhenti Nak rehat-rehat tu tak sampai hati. Sambung je lah. Kita sambung-sambung pergi habis lengkap kuliah kita ni. Dah ada kuliah 1, kuliah 2, kuliah 3. Dapatlah juga mengaji. Walaupun taklah setara mana pun. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Page yang lain pula. Tadi yang kelima. Okey, yang keenam. Ni saya ulang balik sangat dan kita sambung terus. Nak completekan malam ni yang 10 mabadi tu. Harap hopefully lah. Hopefully mudah-mudahan dengan bantuan carta ni. So anda sekalian boleh pelan-pelan tengok kan, belik-belik lah. Kena rajin menilik. Menilik tu maksud dia menengok. Kalau dalam kitab tu tiliklah olehmu. Disebut tu. Tilik tu bukan tilik tok bomo tu. Perhati bahasa dia pakai bahasa Melayu tua. Kalau kita ni banyak bahasa Melayu tua tu, kadang-kadang saya terpengaruh dengan Melayu tua ni, bahasa-bahasa tu susah sikit lah kita nak cuba sesuaikan dengan bahasa moden zaman sekarang. Bahasa moden zaman sekarang ni lagi serabut. Kalau dia tulis huruf, dia tulis pendek-pendek lah. Tambah dalam WhatsApp tu pening kepala kalau baca. Tu bahasa moden lah ni. Lagi tak reti. Okey, so yang keenam, nisbah ilmu tauhid dengan ilmu yang lain. Ialah merangkumi ilmu asas Islam. Yang paling utama sekali. Dia kira ilmu asas Islam ni yang paling utama ilmu tauhid lah. Tapi biasalah kadang-kadang mengaji fiqh. Fiqh pun macam tu juga. Kalau kita belajar usul fiqh tu. Sebab dia, bila usul fiqh ni, dia bukan sekadar fiqh saja. Dia merangkumi tauhid sekali. Tu kehebatan. Kira zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ni. Kehebatan ulama-ulama mazhab ni. Mereka ni bukan mahir satu ilmu. Dia mahir semua ilmu. Tapi kalau kita mengaji, kita boleh jumpa dalam tu. Ada akidah dekat sini. Macam tu. Ada tasawuf dekat sini macam tu. Nak tengok Imam Ghazali. Baca Ihya Ulumuddin tu, barulah kamu nampak. Dia mula dengan adab. Kitab Imam Ghazali ni saya cukup minat sangatlah kitab dia tu sebab dia ajar kita tentang adab dulu. Adab, lepas adab boleh naik fiqh, dia naik tauhid. Last sekali, naik pasal tasawuf. Tasawuf paling banyak sekali. Berapa jilid? 7-8 jilid buku dia. Itu cerita baru Ihya. Belum Minhajul Abidin lagi. Belum kitab macam kitab-kitab lain lagi. Kitab-kitab dia yang Hai Anak contohnya. Kecil lah. Nipis lah Hai Anak. Tapi isi dia Masya Allah. Kemudian ada lagi kitab dia panggil Relung Cahaya. Tu kitab-kitab dia. Tu kitab-kitab semua kitab hakikat tu. Itu oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ni cukup masyhur lah Imam Ghazali. Tu. Kalau nak baca lagi. Kitab-kitab dia memang banyak dalam bahasa Inggeris. Dia orang putih banyak yang belajar kitab-kitab dia ni. Dia belajar balik pasal apa? Bahagian falsafah ni Imam Ghazali masyhur lah dengan filosofi dia tu. Okey, so jadi tauhid ni ilmu ni merangkumi aspek kehidupan yang lain. Membicarakan kehidupan yang bersumberkan tauhid. Itu realiti kehidupan manusia di alam dunia dan akhirat. Kenapa bersumberkan tauhid? Sebab maksud dia semua amalan kita buat mesti kenal lillahi ta'ala. Kalau tak lillahi ta'ala, Allah tak nilai amalan kita tu. Puasa ni datungin terbalik puasa. Tapi tak mau ikhlas kerana Allah. Dia duk puasa berat, satu beban. Tak boleh makan ni. Tapi takut nak tinggal. Bila buat tu tak ikhlas. Bila tak ikhlas, dia tak dapat nikmat puasa tu. Dia dapat nikmat letih. Nikmat mengantuk, nikmat tidur, nikmat tak larat. Last sekali, nikmat makan. Pasal kalau dia ikhlas, dia ada puasa dia. Puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat, puasa marifat macam mana. Tu baru puasa tak makan tak minum.
Pok-pok ulama' yang alim-alim tu, dia lagi teruk puasa dia. Dia terpaksa jaga hati dia supaya tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi teruk. Takut sembah dunia. Orang sembah dunia ni memang syirik dah lah. Pok-pok syirik dah lah sembah dunia ni. Orang apa syirik? Orang musyrikin Musyrikin ni orang yang mensyirikkan Tuhan. Macam macam Quraisy tu. Dulu zaman di Mekah macam tu, dengan Abu Jahal, Abu Lahab apa semua tu. Bukan dia bodoh, dia orang bijak. Cuma dia tak berani. Dia tak berani nak mengucap kalimah tauhid. Dia takut nak mengucap. Dia tahu. Once dia mengucap saja, dia kena tinggal semua yang kufur-kufur, perkara kufur yang dia dah buat. Sembah berhala, latak, wa uzza lah apa semua kan. Yang mana dia buat, minum arak lah, melanggani pelacur lah, itu ni kan yang jahat. Dia kena tinggal. Sebab tu dia pandai. Jangan kata Abu Jahal ni, dia jahiliah. Dia tahu. Dan dia pun tahu, kalau dia mengucap, dia sebut kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka immediately dia kena tinggal semua yang dia buat. Tu tak nak tinggal. Dia tak nak mengucap, dia tak nak mengucap. Dia tahu benda tu. Nampak tak? Tapi dia tak nak beriman kepada Allah dan Rasul. Maka dia duduk dalam kufur selama-lamanya. Sampai Allah sebut, Allah tulis, turunkan satu surah. Surah Tabat tu. Nak ceritakan bahawasanya Abu Lahab ni takkan beriman kepada Muhammad selama-lamanya. Forever. Memang iya pun. Itu buat saudara Nabi tu. Okey. Itu tentang tauhid. So, jadi, yang kita nak mengaji pasal tauhid ni supaya kita dapat pegang sungguh-sungguh. Apa yang kita buat pun berniaga ke. Sebab tu kalau tengok nanti dalam grup kita ni, ngaji ni yang saya tu buat dengan admin tu, kita ada kumpulan Tias tu, Taifah Imam Asy-Syafi'i tu. Dan itu kita offer untuk kita tawarkan dari segi perniagaan apa kita nak buat kan. Tujuannya perniagaan ni bukan sekadar nak bagi duit, bukan kita nak bagi duit, kita nak bagi sesuatu yang orang tak pernah bagi. Pertama nak bagi agama, nak bagi iman. Nak bagi yakin dengan Allah tu. Tu kita ada konsep yang agak unik kat sini. Kalau nak bagi duit ni, dah ni kerajaan yang kau boleh bagi duit, itu pun tak tahu pun lama. Kalau bank gerak itu tak ada duit nak bagi dah. So, jadi begitu kita nak bagi faham tu. Konsep tauhid ni yang apa benda? Kena mengaji. Bila kita mengaji dalam nisbah ilmu tauhid ni, baru kita nampak dia punya kelebihan-kelebihan itu. Kemudian, sebagai hubungan antara hamba dengan qadim. Hamba ni kita sebut benda baru lah. Alam semua ni, manusia ni dia panggil muhdas. Muhdas ni baru lah, benda yang mendatang. Wujud kita ni dulu tak ada tau. Allah jadikan. Allah datangkan kita. Allah ciptakan kita. Maka kita mendatanglah ke muka dunia ni. Itu dia panggil wujud yang ardi. Mana wujud yang mendatang. Daripada tiada kepada ada dan ada selama-lamanya. Forever. Maknanya sebab apa? Sebab last kali kita ni semua roh-roh kita ni, jasad semua akan dihantar ke alam akhirat. Duduklah di sana. Yang syurga, syurga. Yang neraka, duduk neraka lah. Tengah-tengah tak ada. Jadi hubungan antara kita, antara hamba dengan qadim. Hablum minallah. Hubungan kita. Kan? Jadi qadim tu Allah Ta'ala. Maka qadim ni pula, puji, ada jenis 4 puji. Puji qadim bagi qadim. Yang ni puji Allah bagi Allah. Puji qadim bagi muhdas. Puji qadim bagi makhluk. Allah puji makhluk macam mana? Allah puji Nabi, Allah puji para sahabat, Allah puji orang mukmin. Tu. Kemudian puji muhdas bagi qadim. Puji hamba bagi Allah. Dan yang keempat, puji muhdas bagi muhdas. Puji hamba dengan hamba. Macam Rasulullah disebut sahabat-sahabat dia macam ni. Dia cerita tentang orang mukmin macam ni. Tentang Uwais Al-Qarni begini. Tu cerita tu. Mana puji hamba bagi hamba. Bukanlah puji melambung-lambung. Puji tentang keimanan tu. Tengok orang ni yang punya warak. Macam, tu kisah-kisah puji tu. Baik, itu kemudian, di situlah yang kita akan belajar. Jadi, nisbah perbandingan. Nisbah perbandingan ni, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. So, ilmu tauhid, ada lagi. Bawah tu ada ilmu muamalat, ilmu munakahat. Kalau kita kumpul balik dalam ilmu tauhid tu, dia pergi kepada tasawuf. Tasawuf pula, kalau tak ada tauhid, tasawuf tak wujud. Tasawuf ni benda sifat tau. Dia kena duduk pada benda yang bersifat. Benda yang bersifat ni fiqh, tauhid. Tasawuf dia kena ada benda bersifat. Tidak, tasawuf tu tak ada, tak wujud. Betul kata Imam Malik, orang yang belajar fiqh tanpa tasawuf ni kira fasik. Manakala orang yang belajar tasawuf tanpa fiqh ni
Maka zindik terus. Tu. Tak pakai lah. Mana dia pergi ambil tasawuf saja. Pekah tauhid tak ada kat dia. Maka jadi zindik terus. Zindik ni jahat lagi, dahsyat lagi daripada munafik tu. Tu teruk tak teruknya. Tapi jangan main-main. Mengaji ilmu agama pun nak kena faham. So, jadi di sinilah kita nak mula faham. Kita faham dah sikit-sikit. Oh, nisbah dia macam ni. Ilmu tauhid ni. Baru kita boleh dapat perbandingan. Perbandingan bukan nak mengatakan ilmu ni tinggi yang tu rendah. Tak. Cuma nak faham. Awaluddin ma'rifatullah. Mana kena kenal Allah dulu. Tapi fiqh pun dalam fiqh ada akidah. Dalam fiqh tu ada akidah. Macam mana nak sembahyang? Nak ngadak siapa? Nak ngadak Allah. Allahu Akbar. Takbir. Kamu sembah siapa bang? Allahu Akbar. Kamu sembah siapa tu tadi? Tuhan lah Ustaz. Tuhan tu macam mana rupa? Itulah. Macam mana ni? Saya nampak macam ni boleh ke Ustaz? Saya masa saya takbir tadi, saya nampak Allah. Macam huruf alif lam laha tu. Saya sembah lah. Bukan macam tu ke Tuhan? Bang, kamu sebenarnya mencipta Tuhan dengan pemikiran kamu. Maka kamu syirik. Kamu lebih teruk daripada tokoh Hindu. Tokoh Hindu sekurangnya dia sembah nampak berhala tu. Kamu lagi teruk. Kamu reka tulisan tu. Kamu khayalkan tulisan kalimat Allah tu dan kamu sembah. Kamu cipta dia, kamu sembah. Teruk tak kamu ni? Tak boleh ke Ustaz? Mana boleh macam tu? Tu kalimah bukannya Tuhan. Itu alif lam lam ha tu adalah ismu jalalah, nama bagi Allah, nama yang khususiah bagi Allah Subhanahu taala, bagi zat Tuhan. So zat Tuhan tu nama dia Allah, yang Allah sendiri bagi. Nama dia Allah. Bila sebut Allah tu maknanya zat Tuhan tu. Yang kamu nak pergi sembah nama tu buat apa? Yang nak kena kita sembah ni bukan nama, bukan sifat, bukan perbuatan. Zat Tuhan tu yang kita nak kena sembah. Habis macam mana dengan sembahyang? Mana tahu kamu duduk sembahyang apa itu? Faham tak? Okey. Tu rangkaian. Nanti tengah ngaji kita jumpa lah esok. Kita ngaji kita jumpa esok. Bab solat macam ni. Ni tak sentuh ke ni solat ni? Kita sentuh ni dulu. Jadi yang menghantarkan pula siapa? Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun mazhab. Kalau yang mengatakan dia manusia lah, orang ni nama dia Abu Hasan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan tentulah orang yang pertama sekali adalah tok kita, nenda kita iaitu Nabi Adam AS. Dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid penghulu. Nabi itu kita sebut Sayyidina tu penghulu. Pun ada bid'ah pula. Siapa yang baca Sayyidina dalam solat, dalam tahiyat akhir, bid'ah, sesat. Jadi setiap yang sesat yang bid'ah itu masuk neraka. Dah pula pakai tak baca pula dah. Takut. Dah elok-elok sebut Sayyidina dah. Dia mari pula Pak Ustaz ni duk kata ni tak boleh baca bid'ah. Dah kalau bid'ah pula. Jadi jaga baik-baik Ustaz yang duk bid'ah orang tu jangan duk kawan. Pasal kerja dia tak ada kerja lain. Dia kerja dia membid'ahkan apa yang orang buat. Last kali di masjid tu dah tak ada orang nak berzikir. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Baru ni ada satu orang lagi hamba Allah. Ustaz juga. Hebat Ustaz ni. Saya tengok dalam kuliah YouTube dia. Dia cerita, dia kata sebenarnya dia kata ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Ibn Qayyim ni masalah kan ni. Ibn Qayyim Al-Jauzi ni. Dia ni keras hadis dia. Dia keras dengan ajar dia. Mana ulama-ulama tak setuju dengan dia. Dia ni ada bawa faham-faham yang baru ni. Dia golongan Ibn Taymiyah. Semua satu geng lah tu. Katanya yang kita ada zikir lepas maghrib, lepas tu semua tu tak betul. Tu salah tu. Bid'ah tu. Tu dia. Hukum terus kat situ. Dia kalau hadis, kalau hadis dhaif pun, hadis juga. Kenapa kita nak sesatkan dia? Dia kata batil hadis tu. Nampak tak dahsyat apa-apa ni. Dia menyesatkan hadis-hadis Nabi tu. Jadi tak boleh. Hadis dhaif tak boleh buat hujah je. Tu saya. Tapi kan nak beramal, buatlah. Sebab tu dalam Ihya Ulumuddin, dulu ada satu profesor mana atas UKM, perempuan tu. Dia kata dalam kajian dia, untuk dapatkan PhD tu, dia kena kaji pasal Ihya Ulumuddin. Maka didapati ada 700 hadis-hadis palsu dalam tu disebut. Teruk tak teruk ya. Kau tu siapa? Kau tu perempuan je, nak mengaji ya, nak dapat PhD. Kau nak pergi tuduh orang ulama yang tulis kitab tu. Berapa ratus kitab yang ditulis Imam Ghazali tu. Kamu boleh tulis tak kitab? Kamu sebuah kitab tak tulis? Kata macam-macam saya tengok dalam tu. Kita nak cakap apa? Dah orang nak hina orang. Sebab kena ingat daging ulama ni beracun tau. Siapa hina ulama kau tunggu balasan dia. Azab.
Bina ulama' sebab ulama' tu siapa? Nabi kata siapa? Barang siapa kasih kepada ulama' seperti dia kasih kepada aku. Barang siapa benci kepada ulama' macam dia benci kat aku. Tu bahaya. Tu jangan kita main-main dengan para ulama' ni. So jadi begitulah. Jadi ulama' ni, Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Maturidi, kan? So jadi mazhab Asy'ariyah dengan Maturidiyah. So kita dah cerita kemarin, kita ambil mazhab Asy'ariyah. So kita nak bicara masalah ketuhanan, masalah sifat 20 ni semua mengikut Asy'ariyah. Dia tak banyak beza dengan Maturidiyah ni, kan? Tapi adalah sikit-sikit yang bahagian perbezaan. Saya masih ingat sikit lah mengaji dulu. Baik, kemudian siapa yang ulama' pewaris Nabi yang kita tengok kat sini yang ada? Zaman dulu adalah, sekarang ni pun ada. Siapa yang masyhur dulu? Kalau di Kelantannya, Tok Kenali tu masyhur sangatlah. Tok Kenali, Tok Selehong. Tok Selehong di Pasir Mah tu, kan? Dia sampai, dia tiap malam habis kuliah, dia pergi dengan kaldai dia, dia ada kubur. Liang lahat tu, dia duduk situ. Dia tidur, dia beribadat dalam tu. Sampai dia meninggal, dia kubur kat situ. Tok Payung seorang lagi, dia tidur malam ke payung. Sejarah Tok Payung di Kelantan ni. Tu ulama'-ulama' lah. Kemudian di Terengganu tu, yang masyhur Tok Pulau Manis. Cuba tengok haul Tok Pulau Manis. Tok Kupaluh. Yang sampai masa tu kapal British pun lari, ya. Dia pakai serbannya. Naik atas kapal British. British tu marah nak ugut dia lenggok kepala dia, ekor serban tu pergi ke sini. Kapal tu sengit. Dalam British sampai takut, suruh dia turun dah. Pernah British nak serang, dia seorang yang pergi tepat di pantai tu. Ni sejarah lah, saya baca sejarah dia tu, tengok macam mana. Sejarah kehebatan Tok Kupaluh, Tok Pulau Manis, Tok Kenali. So jadi ramai lagi, Fatani pun ramai. Ahmad Al-Fatani, Wan Muhammad Zain Muhammad Al-Fatani, Syekh Abdul Rahman Jabat Fatani, Syekh Falim Bani, ramai ulama'-ulama' dulu. Hamzah Fansuri, tu semua ulama'-ulama' hebat semua tu. Semua tu yang jadi waris-waris Nabi di Nusantara ni. Dia sejarah dia bermula daripada sejarah negeri Kedah. Sejarah dengan Kedah tu dulu, Kedah tua tu, yang datang bawa Islam, yang nama Abdullah Al-Khumari Al-Yamani tu. Tu orang pertama yang bawa sini. Itu versi yang kedua. Sebelum tu ada dah orang bawa, tapi dia versi yang kedua tu. Bawa dengan ahli sunnah wal jamaah. Dah kat 1000 tahun dah. Tata baru-baru ni orang duk petikai pula ahli sunnah wal jamaah. Dia nama ahli sunnah aja dia, jamaah tak ada. Tu. Okey, yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, apa hukum dia? Ngaji fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Ni ingat mendengar baik-baik. Fardu ain atas tiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Ingat ada perkataan mukallaf kita bincang kemarin. Apa yang kita bincang kemarin, sebut kemarin? Perkataan awal-awal kemarin. Siapakah orang mukallaf? Orang mukallaf tu yang Allah sebut tu, yang ada pendengaran, yang ada penglihatan dan pendengaran. Maknanya orang lelaki atau perempuan yang mukallaf ni, apabila dia ada mata, dia boleh melihat. Apabila dia ada telinga, dia boleh mendengar. Atau dia ada salah satu tu. Kalau dia tak ada mata, dia ada telinga, dia boleh dengar. Ataupun dia tak ada telinga, dia ada mata. Ada salah satu tu, maka dia jadi mukallaf. Melainkan orang gila, orang mabuk, dah tak ada tu dah. Macam kanak-kanak Down syndrome yang lost everything. Tu. Nak letak mukallaf tak boleh, pasal dia tak tahu benda. Tu. So, jadi inilah orang mukallaf. Maka kita orang mukallaf. Mana kita dah ada pendengaran yang sihat, penglihatan yang sihat, maka kita terus jadi orang mukallaf. Maka jadi wajib atas kita untuk mengaji, mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara ijmal, yang ini ringkas ataupun terangkum, dan dengan cara tafsili, huraian satu persatu. Apa makna wujud? Allah wujud gini-gini, cerita pasal wujud Tuhan. Wujud tu pecah pula macam ni. Nanti kita bincang. Seronok ngaji kalau kita faham. Dan kena buat dalil. Ni dalil ijmal. Gitu. Jadi tentang ijmalnya kita nak ambil dalil secara ijmal, bukan dalil tafsil. Dalil tafsili ni satu persatu ni tak payah. Itu bukan kerja kita. Itu dah serah kat qadi, serah kat mufti ke mana tutup guru, kat ustaz-ustaz tu. Demo dia boleh, pasal dia nak ngajar orang. Yang tu fardu kifayah. Kita ambil dalil ijmal je. Salah satu saya nak sebut yang ijmal ni, apa tanda baharu alam ini? Apa tanda wujudnya Allah? Baharu alam ini. Apa tanda qidam? Baharu alam ini. Apa tanda ni dalil? Mukhalafatu ta'lil hawadi, bersalah ta'ala dengan yang baharu. Apa nama ni? Baharu alam ini. Macam tu. Itu pun jadi dah. Maknanya dia dah yakin dah. Sebabkan alam ni, tengoklah kejadian Tuhan tu. Semua baharu. Ni tanda dia ni, baharu ni. Siapa yang menjadikan ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan alam ni. Allah Ta'ala menjadikan alam ni. Itu tanda-tanda dalil. Secara ringkasnya. Itu dua benda. Fardu ain tu. Kemudian,
Di mana tempat i'tiqad? I'tiqad keyakinan yang begitulah yang diiktikadkan. Di mana dia i'tiqad? Tempat i'tiqad kita. Iaitu di dalam kalbu, dibuhur dalam hati, dipegang dengan perasaan, jadi pegangan ruh dan pusat pemikiran. Oh, banyak tu. Nanti tengok slide ni nanti. Dalam kalbu kita, dibuhul dalam hati. Mana ditancapkan di dalam hati tu. Dia melekat di dalam hati tu, terajang keluar semua kufur, maksiat, fasik, zalim tu. Pendang keluar tu. Kemudian dipegang dengan perasaan. Perasaan kita semua balik kepada Allah je. Jadi pegangan roh. Roh dapat pegang. Tu dia panggil tambatan tu. Tu dia panggil apa ni, tambatan. Aqaidul iman tu. Apa dia aqaidul iman? Yang disebut tadi. I'tiqadu jazimun. Mutabiqan lil waqi'. Andalil. I'tiqad jazam yang berbetul dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan dalil. Dan buat dalil. Dalil akli dan dalil akli tadi. Tu. So jadi kalau kita bincang dari segi tashrif, terminologi dia tu, kata-kata itu dapatlah kita faham bahawa tauhid itu haruslah berwujud, mana berusaha menyatukan Allah dengan hati yang tepat, yakni merebut i'tiqad yang yakin. Itu tauhid. Mana kita kena rebut keyakinan itu supaya dia masuk duduk dalam hati kita, pegang, tak akan terurai, tak akan terhurai walau dalam apa secara sekalipun. Itu i'tiqad jazam. I'tiqad yang jazam tu dia melekat, tak akan terurai, terungkai. Buatlah macam mana pun, macam bila tu. Ahad. Buah batu pun badan dia ahad, ahad gitu. Tu. Itulah dia punya kemuliaan dia. Okey, baik itu. Nanti kita sama yang last sekali, slide satu lagi insya-Allah. Tekan ni dulu, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So kita di slide yang akhir mana ni. Agak lewat ya. Mana ni dah pukul 11.50 dah. Agak lewat sikit. Yalah, nak sekejap-sekejap ni kau tak faham. Baik, so kita yang ke-9, kelebihannya, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi Muhammad yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Allah. Ni kata-kata Nabi, Allah tidak akan memfardukan sesuatu yang lain yang terlebih afdal daripada mengesahkan Allah. Maknanya yang paling afdal sekali, paling aula sekali adalah mengesahkan Allah. Dan ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah cari fardukan ke atas malaikatnya. Kalau ada lah benda lain, Allah dah fardulah dulu dah kepada malaikat. Sebab tu tengok malaikat tu ada yang rokok, yang setengah tu sujud selama-lamanya. Sujud yang kerja dia. Dia langit tu. Yang rokok-rokok je. Malaikat punya taat, kita ni nak sujud 20 kali 40 kali tarawih per setengah mati, perang. Bulan Ramadannya perang. 8-20. Tapi kalau bab nak duit, nak banyak. Kalau bab ibadat, nak buat sikit, nak banyak. Tu, ngelat. Orang beriman, 20 pun tak apalah. Ni, wahai anak-anakku, kita sembahyang 20 malam ni. Sebab apa? Ramadan datang setahun sekali. Dan tarawih hanya berada dalam bulan Ramadan saja. Tak usah diikut orang pembalas tu sembahyang 8. Bukan pasal tak ikhlas nanti kalau anak tanya, ayah kalau tak ikhlas macam mana? Ikhlas ke tak ikhlas kau buat dulu. Lama-lama ikhlas lah. Hidup sibuk dengan ikhlas tak ikhlas, tak sembahyang langsung. Itu malaikat. Rokok forever. Kerja dia rokok. Yang sujud-sujud. Nabi dia naik, dia tengoklah di langit tu apa yang malaikat buat. Malaikat ni adalah tentera-tentera Allah yang taat 100%. Tak ada yang melawan Tuhan. Tu. So jadi nak ceritanya dalam hadis ni bahawasanya kalau adalah perkara lain yang terlebih aula, lebih afdal daripada mengesahkan Tuhan, nescaya Allah dah suruh dah. Allah dah fardu dah kepada malaikat. Mana tak ada. Yang ada, inilah terlebih fardu, terlebih afdal, iaitu mengesahkan Allah. Makrifah satu. Makrifah tu mengenal. Mentauhidkan Allah tu, mengesahkan Allah. So jadi dalam ilmu ni, dua benda nak kena faham. Pertama, kita nak mengenal Tuhan. Dah kenal Tuhan, baru kita mentauhidkan pula Allah. Macam mana nak tauhidkan Allah pula? Mentauhidkan Allah setelah kita kenal Tuhan tu. Baru boleh tauhid Allah. Tidak nak kalau tak kenal Tuhan, nak sembah siapa? Itu yang semalam yang tadi kita baca awal tadi tu, jadi sembah Taghut. Taghut ni, kerja dia, syaitan ni, bawa manusia daripada cahaya, hantar pergi kepada duduk dalam zulmah tu. Begitu. Tu. Okey, so jadi
Ilmu tauhid ni ilmu mengenal Allah dan Rasulnya. Ilmu fiqh, ilmu mengenal hukum hakam Allah. Yang ni segala syariat dan syarak dan segala sunnah Rasulullah dalam bab fiqh. Ilmu tasawuf, ilmu mengenal sifat-sifat mahmudah dan mazmumah. Apa yang kita belajar kemarin? Di situ ada dua perkara, puji dan keji. Puji dan keji. Ni macam cikgu lah kat sekolah. Cikgu tanya anak murid. Kan? Puji dan keji. Untuk apa tasawuf ni? Nak menjernih dan mengheningkan tauhid dan fiqh. Takut-takut bila mengaji tauhid saja duk hafal, dia bila dah hafal banyak sangat, hafal pakai hukum akal ni, lama-lama dia jadi sombong. Dia jadi sombong manusia ni. Konon-konon dia kenal Tuhan dah. Dia kenal Tuhan tu pun sebab pakai akal. Tutup mulut dia, tanya dia. Pegang mulut dia rapat-rapat. Kamu kenal Tuhan tak? Tak ada cakap lah. Kenal Tuhan, akal ni untuk platform. Sebelum kita nak take off, nak pergi lebih jauh lagi kepada, nak mengesakan Tuhan tu. Sebab tu esa Tuhan ni dengan esa zat, esa sifat, esa perbuatan itu. Dengan apa? Ainul basirah kita. Dengan hati batin kita tu. Tu nak mengesakan Tuhan tu. Jadi takut bila pakai akal banyak sangat, manusia ni jadi sombong. Dia rasa dia kenal Tuhan, tapi dia tak kenal lagi. Dia cuma kenal dengan hujah aja. Sebab Tuhan dikenali dengan rasa hati. Jadi takut jadi sombong, maka bawa masuk ilmu tasawuf kat situ. Jadi bila masuk ilmu tasawuf, kawal diri dia. Kamu ni sombong benar, sedangkan tasawuf tak bagi. Tasawuf kata, sombong tu sifat mazmumah. Tak boleh. Kalau kamu ada ilmu, tapi kamu tak ada adab, maka tak ada nilai ilmu kamu. Lebih baik orang ada adab, yang ada akhlak, daripada dia sikit ilmu. Tu gitu. Sama juga dengan fiqh. Bila dia alim fiqh, dia hukum orang macam-macam lah. Hukum sana, hukum sini, dia alim. Tu tak boleh, ni tak boleh. Tapi dia sendiri jadi sombong. Kalau dia faqih, dia sombong. Kalau dia, lepas tu nak kalau tasawuf, macam mana tasawuf nak bersihkan? Tasawuf ni dia berkata ada benda, dia kena ada tauhid, kena ada benda dulu, bersifat, baru dia boleh masuk kat situ. Tu sonok mengaji ilmu ni. Itu cerita cara ni lah. Mungkin boleh hurai cara macam lain. Makna tasawuf ni ada orang kata akhlak sebagainya. Itu it doesn't matter lah. Tapi yang penting ilmu tasawuf ni nak bersihkan sifat-sifat yang keji, yang mazmumah untuk diganti dengan sifat yang terpuji. Okey. Itu tentang kelebihan. Mana kelebihan dia bagi ilmu pula. So, yang akhir sekali, last sekali malam ni insya-Allah. Apa at the end of the day lah kata orang putih ni. At the end of the day, kesudahan ilmu ni. Apalah kesudahan yang kita dapat? Bang? Dapat apa kesudahan ilmu ni? Iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Mana satu pegangan kita, aqaid tu. Aqaid akidah kita tu. Dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Kalau orang datang mengajar kita lepas ni, duk cerita, duk kutuk orang je kan. Sebab 20 ni sesat, tak boleh pakai dan semua kan. Kita duk mengaji. Cakap elok lah ustaz. Tak payahlah ustaz. Kalau ustaz mengajar duk hina ulama' ni ustaz. Ulama' tu siapa bagi jadi ustaz? Imam Syafi'i tu dengan imam mazhab yang 4 tu, siapa bagi jadi ustaz? Ustaz jawab kat saya tengok. Cerita sikit. Allah yang takdirkan kan? Allah yang takdirkan ulama' tu jadi kan? Allah yang cipta ulama' tu kan? Ustaz duk maki hamba ulama' tu. Ustaz maki siapa sebenarnya? Ustaz duk maki Tuhan yang menjadikan ulama' tu. Ni mazhab apa ni? Nak ngajar orang ni. Ngajar-ngajar lah elok. Bawa masuk sifat amarah. Pokok ni dia amarah dia keras lah. Dia kafirkan orang. Cuba tengok pokok tu. Dia hanya mengafirkan orang je. Bid'ah kafir, bid'ah kafir, bid'ah kafir. Tu lagu dia. Ulama' ahli sunnah tak kafirkan orang. Nak mana boleh kafirkan orang? Kita bukan tahu. Tapi dia ni senang je. Itulah bila mengaji, boleh beza. Bila beza, orang datang duk hujah kita tanya sikit-sikit je. Kenapa nak marah sangat? Mana yang salah? Cuba jawab elok-elok. Ini tak, masuk dalam YouTube, pantai kau-kau. Saya pun kena hantar berapa kali lah. Kalau nak masuk. Kata macam-macam. Kita dah faham dah pokok-pokok jenis tu. Macam nak buat, dia lagu tu. Nasihat, susah lah. Dia lekat mazhab tu, dia takkan keluar dah. Dia kekal kat situ. Susah nak keluar. Ada lah yang terlepas keluar tu. Baik, kemudian di sini adalah saya tulis sikit. Bukan saya tulis.
Saya ambil baliklah dalam kitab. Saya tak reti sebenarnya tuan-tuan, perempuan yang mengaji dalam ni. Saya pun tak pandai. Jadi saya ambil balik kitab, susun balik bagi mudah. Saya ni jadi penyusun sikit-sikit kan. Yang mana takat mampu ilmu, lebih-lebih jangan tanya. Tak pandai pun. So saya susun 2 line. Satu i'tiqad yang sah, satu i'tiqad yang batil. Okey. Contoh dia, nanti tengok balik dalam ni. So i'tiqad yang sah tu, pertama dia panggil i'tiqad yang jazam. Yang putus. Mana putus? Jazam. Dalam tu tidak boleh ada syak, tidak boleh ada zon, tidak boleh ada waham. Okey. Kemudian i'tiqad ni kena muafakat dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Berdasarkan dalil naqli dan dalil aqli. Jadi makna dia yakin. Tu dipanggil i'tiqadu jazimun mutabiqul lil waqi' an dalil. I'tiqad yang jazam berbetuli dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah an dalil. Kena dalil. Maka nama dia yakin. Apa makna yakin? 100% percaya beriman kepada Allah dan Rasul tu. Maka yakin apa? Percaya akan kewujudan zat, sifat, af'al dan asma Allah SWT. Itu dah i'tiqad dia. So, jadi apa makna i'tiqad ni? Adalah suatu pegangan kepercayaan. Apa makna tu? Apa makna dia? Pegangan atau kepercayaan atau simpulan maknawiyah. Simpulan maknawiyah yang tak nampak. Yang tak nampak, simpulan ni tak nampak. Yang nampak kita roh kita je. Yang tersimpul erat di dalam hati, yang tidak akan terurai walau dengan apa cara sekalipun. Tak boleh urai dah. Buatlah macam cerita macam Bila tadi. Kemas. Pegang. Mati-mati lah dia kata. Mati-mati. Pasal dia pegang dengan Allah. Kalau nak mati bukan pasal batu tu hentak dia. Pasal Allah nak bagi dia mati. Nak kena pegang macam tu lah. Kalau kena musim COVID ni pun, kalau takdirkan orang yang mati, dia tak boleh kata sebab COVID tu mati. COVID ni pembunuh. It's a killer. It's a killer virus. No, who say it's a killer virus? So virus cannot do anything bang. Yang boleh bunuh tu Allah Ta'ala. Sebab tu ada satu ketika dulu malaikat maut naik jumpa Tuhan, dia mengadu kat Tuhan. Dia kata, wahai Tuhanku, orang hamba pun duk bawah kat aku pasal ambil nyawa. Tu Tuhan katakan malaikat maut, lepas ni orang tak bawah kat kamu dah. Sebab apa? Akan aku jadikan asbab atas kematian mereka itu. Bila ada kematiannya, pernah tak kita tanya, bila malaikat maut ambil nyawa? Kita tak tanya kan? Apa sakitnya? Kan? Sakit apa? Kita duk tanya apa sakit? Padahal kau tu dah mati dah. Kenapa tak tanya? Bila malaikat maut ambil nyawa dia? Tu. Tu jadi lepas tu mereka manusia pun taklah sibuk dengan malaikat maut dah duk tanya sakit apa. Oh, sebab kecil manis. Sebab apa? Aksiden. Asbab. Itu asbab. Hakikatnya yang mati kata adalah Allah Ta'ala. Malaikat maut pun kalau Tuhan tak izin, tak boleh ambil nyawa. Allah pergi kata pergi ambil. Pergi. Ambil. Maknanya yang mati kata Tuhan. Tu gitu. Kita nak faham gitu. Tu i'tiqad tu. Kemudian i'tiqad yang batil apa? I'tiqad Nasara. I'tiqad Majusi, i'tiqad Yahudi, i'tiqad Etis, i'tiqad Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Banyak lagi dalam tu lagi. Syiah lah apa semua bala dalam tu lah. Itu dia. Jadi i'tiqad ni dia panggil i'tiqad yang tidak jazam. Apa tidak jazam? Dalamnya ada sikit syak, ada sikit zon, ada sikit waham. Sikitnya ada hancur habis. Dia tak yakin Kalau syak tu langsung lah. 50-50 lah syak. Zan ni, makna zan, banyak percaya, mungkin 99% percaya. Satu yang dia ragu-ragu dengan Allah dan Rasul. Hancur habis. Tak boleh lah. Bab i'tiqad, lain. Bab fiqah tak apa. Bab fiqah boleh zan. Maknanya, banyak yakin. Kita bentang sejadah semayang, takkan nak pakai kompas hari-hari. Kita dah siap angle dah. Ini arah kiblat. Setiap kali kita bentang sejadah, kita taklah kiblat tu. Kadang-kadang tak perfect pun. Kadang-kadang ada lah sikit angle lari kan. Tapi kita zan lah betul lah tu kot ni. InsyaAllah lah tu betul lah. Boleh. Bab fiqah boleh. Kita istinja. Kan nampak bawah-bawah dubur tu. Nak basuh taik apa semua tu. Tapi kita boleh yakin tak? Yakin ni. Mana kita zon tu tinggi lah. Ni boleh insyaAllah tu. Lepas tu yakin lah. Dah dah. Boleh lah tu. Dah yakin sudah. Jadi bab i'tiqad tak boleh. Dia kena yakin 100%. Kemudian tidak berbetuli dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tak berbetuli. Maknanya tak mengikuti pegangan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tak pegang. Dia pegang ikut mazhab dia sendiri. Ataupun dia kata, aku ijtihad sendiri. Aku tak ikut mana-mana ulama mujtahidin. Sama ada Abu Hasan, Asy'ari kan, atau Maturidi aku tak ikut. Aku boleh ijtihad sendiri.
Ni bahaya juga ni. Ni ramai golongan ni. Kan? Ramai golongan ni. Ha. Ya kita kenal lah dengan kawan kita pun. Nak kata macam mana? Bila kita nasihat dia tak apalah. Ana pegang yang itu kan. Ana mengaji, ana buat master, ana buat PhD dan sebagainya tu. So ana pegang. So apalah macam nak buat. Saya senang je. Tak ada paksa. Sebab nak paksa tak boleh. Sebab agama ni tak ada paksaan dalam agama. La iqra'a fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Makna tak ada paksaan bukan tak ada nasihat dia. Kena nasihat. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu saja. Okey, so saya rasa itu saja malam ni, insya-Allah. Dalam slide malam ni kita dah habis dah tentang mabadi ilmu tauhid secara yang kita bincang secara online malam ni, kita mengaji live ni. So kupasan-kupasan ni saya rasa kalau yang tersilap tersalah tu minta ampun, minta maaf lah. Saya pun bukan pakar dalam bahagian ni. Cuma dengan bantuan-bantuan kitab-kitab yang ada, komputer, apa semua ada kan, ilmu-ilmu yang kita mengaji dulu tu yang dia. Jadi saya ambil balik, compile lah. Saya compile susun balik bagi mudah yang pada orang yang mendengar pada malam ni. Bolehlah kita kongsi mengaji daripada tak reti langsung. Kurang-kurangnya dah mulalah nampak cahaya tu. Macam mana cahaya bintang suraya yang ada heboh-heboh tu. Katanya sebabkan COVID ni, katanya pagi tadi nampak bintang tu. Di Arab pun dah, Mekah Madinah pun dah Sudais dah beritahu dah. Mekah Madinah kan dibuka balik sebab Nabi sebut. Apabila kelihatan bintang tu, suraya tu, maka insya-Allah kan wabak penyakit akan diangkat naik. Jadi kita berdoa mudah-mudahan dengan keluarnya bintang tu pagi tadi. Saya tengoklah gambar dalam video tu dia orang tunjuk. Kita berharap mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau ya. Kalau tak bukan ya, kita tak boleh buat apa, ni kerja Tuhan semua. Nabi kata bila keluar bintang tu, tak silap saya riwayat ada dua. Satu daripada Syekh Abdul Jalani dalam kitab dia, nama kitab tu lupa dah. Futuhur Rabbani. Dia ada Futuhul Ghaib, Futuhur Rabbani. Satu lagi kata diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ni. Tu adalah itulah. So masing-masing ketakutan lah sekarang ni. Tak boleh hidup macam biasa tu. Dia kata hidup lepas ni luar biasa. Luar biasa macam mana? Macam lain. Kerja pada rumah. Bukan lagi dah biasa, dah kenduri kendara tak boleh buat. Nak mengaji ramai-ramai tak boleh. Dah mula dah. Dulu masa mengaji tak nak ngaji. Dia kan mengaji dekat online pula. Itu begitu. So kita doa lah sama-sama malam ni mudah-mudahan dengan katanya kalau betul kalau bintang tu bintang suraya tu. Suraya kata silap sama bintang tu. Itu salah sebut pula sekarang. So, jadi mudah-mudahan Allah angkatkan naik. So jadi kita bila kita mengaji ni nanti harapannya i'tiqad kita tu sah, bukan yang batil lagi. Begitulah untuk malam ni, insya-Allah sesama kita mohon kepada Allah supaya Allah bagi kita faham, bagi hidayah. Yang bagi hidayah tu Allah Taala. Saya hanya boleh bercakap ya. Bukan kerja tukang cakap nak bagi hidayah, kan. Yang bercakap ni pun, yang tukang cakap ni pun kalau Allah tak bagi hidayah, saya pun tak boleh cakap. Kalau Allah tak bagi ilham, saya pun tak boleh bercakap. Semua tu datang daripada Allah. Jadi yang baik tu semua daripada Allah. Hak jahat tu hak kita punya. Jadi sampai di sini dulu malam ni, saya minta pendapat wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.